Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Ain. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai subjek sains. Okey, pembelajaran pada hari ini adalah secara maya. Jom kita belajar. Okey, kita akan belajar mengenai bab 7 iaitu koordinasi badan pada muka surat yang kedua. Okey. Kita akan belajar mengenai sistem endokrin manusia. Okey. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia. Sebagai contoh gambar di bawah ni, seorang lelaki berlari apabila melihat seekor ular. Okey. Dia berlari sebab dia takut akan ular tersebut. Okey, kita tengok daripada gambar ni apa kelenjar endokrin yang berlaku. Okey, kelenjar endokrin ni dia akan merembeskan hormon. Sebab itu dia akan berlakunya peningkatan terhadap denyutan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah, aras glukosa darah dan juga kadar metabolisme dalam diri seseorang lelaki tersebut. Sebab apa? Sebab berlakunya peningkatan. Okey. Kesan daripada peningkatan yang terdapat dalam diri seseorang ini, maka kesan dia adalah jantung mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Maka otot ini dia akan mendapat lebih banyak tenaga. Maksud jantung bila dah ada pam, maksudnya dia akan membekalkan oksigen sampai otot kita ni kuat untuk berlari. Maka lebih banyak glikogen simpan ditukar menjadi glukosa. Sebab itu, lepas kesan berlaku di sini, kita dapat lari dengan laju. Maksudnya tindak balas itu berlaku. Jika tindak balas itu tidak berlaku, maka kita tidak akan lari dengan laju lah. Tapi di sini, bila kita kelenjar endokrin ini berfungsi dengan baik, maka hormon ini dia akan merembeskan sehingga kita menjadi kesan seperti ini. Okey. Seterusnya kita akan belajar lebih kepada sistem endokrin. Kita nak tahu macam mana. Okey, sistem endokrin ni dia berfungsi sebagai apa? Iaitu sebagai penghantar maklumat. Dia menghantar maklumat ke seluruh badan menggunakan hormon. Okey, dia menghantar maklumat menggunakan hormon. Hormon apa? Iaitu hormon ialah sejenis bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Okey, kelenjar khas maksudnya setiap kelenjar itu mempunyai hormon yang tertentu. Nanti kita akan belajar apa tu kelenjar endokrin. Okey, kelenjar pula. Kelenjar tu apa? Kelenjar ialah kelenjar tanpa duktus kerana hormonnya tidak dibawa melalui duktus tetapi dirembeskan secara terus ke dalam sistem peredaran darah ke seluruh badan. Untuk hormon, satu jenis hormon dia boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran. Contohnya macam kelenjar ovari. Dia merembeskan dua hormon. Hormon apa kita akan belajar selepas ini. Kita tengok pada muka surat yang seterusnya. Okey, di sini ada cara koordinasi hormon bertindak. Ini secara umum di mana kelenjar endokrin ni ialah kelenjar tanpa duktus yang itu berfungsi untuk mengkoordinasikan aktiviti badan dengan gerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Bila di persekitaran itu mempunyai satu rangsangan, maka kita punya badan ini akan bergerak balas. Okey, seterusnya dia akan merembeskan hormon. Hormon ni apa? Hormon ni kita akan tahu lepas ini. Okey, hormon ni terdiri daripada apa? Kesannya adalah lama. Okey, kalau hormon ini kalau dia berkurang ataupun dia berlebihan, dia akan beri kesan yang agak lama. Lepas tu dia dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit. Iaitu selain itu dia merangsang fungsi tisu dan ataupun organ khusus. Ini organ khusus ni maksudnya okey, contoh pankreas. Hormon apa tu? Dia khusus kepada hormon insulin contohnya. Okey, seterusnya gerak balas adalah perlahan. Okey, selain itu organ sasaran punya reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. Okey. Maksudnya dia terdapat
organ sasaran yang tertentu lah, maksudnya terhadap rembesan hormon yang terdiri daripada kelenjar endokrin. Okey, ini adalah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah kelenjar pituitary yang merembeskan hormon antidiuresis dan juga hormon pertumbuhan. Kita tengok hormon antidiuresis ini dia berfungsi untuk mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, hormon untuk pertumbuhan pula dia merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Manakala untuk peringkat dewasa dia untuk mengekalkan komposisi badan yang sihat dan juga dia mengekalkan jisim otot serta jisim tulang. Okey, seterusnya ada kelenjar thyroid di mana dia merembeskan hormon tiroksina di mana dia berfungsi untuk mengawal kadar metabolisme badan dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Okey, seterusnya kelenjar adrenal di mana dia merembeskan hormon adrenalina dan yang berfungsi untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar denyutan jantung dan juga meningkatkan araskan glukosa di dalam darah. Jikanya hormon ini tidak berfungsi dengan baik, maka dia tidak dapat meningkatkan kadar yang untuk meningkatkan kadar metabolisme dalam badan. Okey, seterusnya adalah pankreas. Pankreas ini dia menghasilkan hormon insulin di mana dia mengawal aras glukosa dalam darah. Jika hormon insulin ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka dia tidak dapat mengawal aras gula di dalam darah. Okey, seterusnya ovari. Ovari ni terdiri daripada siapa? Terdiri pada wanita, iaitu dia menghasilkan dua hormon, iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron, di mana dia mengawal estrogen ni dia mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan dan merangsang penghasilan ovum dan juga menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Manakala progesteron dia akan mengekalkan kestabilan dinding uterus untuk penempelan embrio. Makanya untuk seorang perempuan mesti mempunyai hormon estrogen dan progesteron untuk mengawal hormon dalam dirinya. Okey, seterusnya testis. Testis daripada siapa? Daripada lelaki yang menghasilkan hormon testosteron, iaitu mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan merangsang penghasilan sperma. Maksudnya kalau dia kekurangannya hormon testosteron, maka dia tidak dapat menghasilkan sperma dengan baik. Okey. Seterusnya ini adalah ketidakseimbangan hormon. Apa yang berlaku jika hormon-hormon yang dirembeskan itu tidak berfungsi dengan baik? Contohnya hormon tiroksina ni kalau dia kurang, dia akan apa berlaku? Dia akan kadar metabolisme akan rendah, tidak tahan sejuk, cenderung menjadi gemuk. Lepas tu kalau berlebihan, macam mana pula? Dia akan metabolisme dia akan tinggi, cepat berpeluh, sentiasa rasa panas, sukar tidur dan kuat makan, cenderung menjadi kurus. Okey, seterusnya hormon testosteron yang pada lelaki tu kalau dia kurang apa? Maksudnya dia akan melambatkan akil balir bagi seorang lelaki. Selepas itu dia punya bilangan sperma tak adalah rendah. Okey. Testosteron pula dia akan bersifat pada wanita, lebih pada sifat wanita. Kalau estrogen ni, hormon estrogen ni pada perempuan, di mana kalau kurang ni dia akan lebih dia punya ciri-ciri seks ni akan terjejas. Kalau berlebihan maksudnya sifat kelakian tu lebih, maksudnya lebih daripada segi dia punya orang kata sifat kelakian dia seperti pertumbuhan misai ke macam itulah. Okey, seterusnya ada ketidakseimbangan bagi hormon progesteron iaitu perempuan juga, iaitu kalau kekurangan dia akan masalah kitaran haid, sakit kepala, sembelit dan juga keguguran kandungan. Hormon pertumbuhan dia akan berlaku kekurangan, kalau kurang dia akan berlaku kerdil. Kalau pertumbuhan ni kalau berlebihan dia akan dia pertumbuhan tidak terkawal. Seterusnya hormon erythropoiesis ni kalau kurang dia akan menghasilkan urin yang berlebihan dan sentiasa berasa dahaga. Kalau lebih dia akan sakit kepala, pening. Sebab tu pentingnya hormon antidiuresis, iaitu hormon apa? Kelenjar pituitari. Okey, hormon insulin. Hormon insulin terdiri daripada apa? Iaitu kelenjar
pankreas. Kalau berkurang apa? Kalau kurangnya hormon insulin, dia akan mendapat penyakit diabetes. Maksudnya aras glukosa ni akan meningkat, glukosa berlebihan tidak dapat ditukar menjadi glikogen. Maka kat sini kita terpaksa ambil insulin ekstra di luar daripada yang dihasilkan dalam badan kita. Kalau berlebihan bagaimana pula? Kalau berlebihan, dia aras glukosa ni rendah dan dahaga yang berlebihan. Itu adalah ketidakseimbangan hormon yang berlaku jika terdapat kekurangan dan juga kelebihan dalam koordinasi badan seseorang. Okey, sampai di sini sahaja. Jika terdapat sebarang persoalan ataupun pertanyaan, boleh ajukan kepada cikgu melalui WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.